Assalamualaikum. Kita masuk lagi tajuk baru iaitu bab 4, pengenalpastian masalah. Topik ni penting kerana ia berkait dengan kerja khusus SPM. Semak objektif pembelajaran anda. Murid dapat menerangkan kaedah kajian yang boleh digunakan iaitu soal selidik, pemerhatian, rujukan, media, temu bual dan pengalaman sendiri atau orang lain. Itu subtopik yang kita akan belajar hari ini. Apa itu metodologi kajian? Metodologi kajian ni merujuk kepada tata cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dalam sesuatu kajian. Dalam bidang reka cipta ni, kajian awal yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk kenal pasti masalah yang ingin diselesaikan. Dalam reka cipta ni, mestilah kita nak kenal pasti masalah. Pengenalpastian masalah merupakan langkah pertama dalam proses reka cipta. Masalah yang wujud perlu dikenal pasti dan difahami secara mendalam. Macam mana nak kenal pasti masalah yang wujud itu? Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan dalam proses pengenalpastian masalah. Penggunaan kaedah ni dipilih berdasarkan kesesuaian situasi, latar belakang responden ataupun jenis maklumat yang ingin diperolehi. Kaedah kajian. Dalam menjalankan kajian untuk mendapatkan data bagi proses mereka cipta, terdapat beberapa kaedah kajian yang boleh digunakan. Ada 5 ya. Yang pertama, soal selidik. Yang kedua, pemerhatian. Yang ketiga, pengalaman sendiri atau orang lain. Yang keempat, rujukan media cetak atau elektronik. Dan yang kelima ialah temu bual. Kita tengok yang pertama iaitu soal selidik. Soal selidik ni biasanya kamu dah biasa sebelum ni dalam buat kerja khusus sejarah ke geografi ke, kamu pernah membuat soal selidik. Apa itu soal selidik? Soal selidik ni set satu kaedah kajian yang menggunakan set soalan bagi tujuan mendapatkan data atau maklumat daripada responden. Maklumat yang digunakan tu untuk apa? Digunakan untuk memahami lebih terperinci masalah yang perlu diselesaikan. Macam mana nak sediakan soal selidik? Yang pertama, menyediakan borang soal selidik. Soalan yang disediakan mestilah mudah dan tepat. Lepas tu, sediakan juga jawapan berbentuk ya atau tidak ataupun dalam bentuk skala, dalam bentuk nombor berkaitan. Nombor 2, menentukan sampel dan bilangan. Sampel terdiri daripada responden, pelbagai latar belakang dan umur. Lebih ramai responden daripada pelbagai latar belakang, lebih banyak maklumat yang boleh diperolehi. Maksudnya sampel dan bilangan ni kamu boleh ambil, kamu pergi kat EcoSave, kamu edarkan borang kaji selidik kamu bagi kepada pelbagai orang yang datang kat EcoSave tu. Tu maksudnya pelbagai latar belakang dan umur, bagi kat orang tua, bagi kat pelajar. Jangan kutip sampel dalam kelas kamu saja. Maksudnya sampel tu kurang tepat. Tapi tak ada masalah lah. Langkah ketiga, mengedarkan dan mengumpul semula borang soal selidik. Dijalankan dan tempoh masa yang telah ditetapkan. Lepas tu responden tu diberi kebebasan dan keselesaan untuk menjawab borang soal selidik yang disediakan. Tapi kena kumpul dan edar. Lepas edar, ambil balik borang tu. Nombor 4, lepas dah ambil balik borang tu, kita kena buat apa? Menganalisis maklum balas responden. Borang soal selidik yang telah dikumpul, dianalisis dan disintesis bagi mendapatkan maklumat yang akan dilaporkan. Last sekali,
merumuskan dan melaporkan dapatan. Okey, rumusan hasil dapatan tu mesti bertepatan dengan penyertaan masalah bagi tujuan pelaporan. Okey, ni memang kita akan buat dalam kerja khusus lah. Kamu akan sediakan borang soal selidik berkaitan dengan masalah kamu punya tajuk. Seterusnya, pemerhatian. Pemerhatian ni dilakukan sekiranya penyelidik tu dia nak tengok sendiri situasi yang berlaku pada subjek yang dikajinya supaya dia faham masalah kajian tu lebih jelas dan terperinci. Okey. Ada beberapa perkara kena pertimbangkan sebelum pemerhatian dijalankan. Antaranya ialah semasa situasi sebenar sedang berlaku, dan maklumat direkodkan dengan mengambil gambar, foto atau video serta catatan sebagai bukti kajian. Okey, ini adalah langkah kerja kaedah kajian. Okey, yang pertama, kena pasti lokasi, tempat dan masa untuk membuat pemerhatian. Okey, yang kedua, dah kena pasti lokasi, tempat dan masa tu, catat maklumat berkaitan dan mengambil gambar serta video. Yang ketiga, membuat rumusan laporan dapatan pemerhatian. Okey, ni contohnya ni. Okey, kamu nak tengok orang mic ekosif ramai ketok. Orang mic ekosif pukul berapa? Okey, lah daripada balik sekolah daripada pukul 2 hingga pukul 3. Okey, tengok hari Isnin hingga hari Selasa. Okey, ramai mana? Catat. Oh, okey, catat. Berapa orang? 5 orang je. 15 orang je datang. Okey, ni contohlah. Okey, ni contoh borang pemerhatian lah. Tarikh masa. Catatlah tarikh 2021. Pukul berapa? Pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, kat mana? Apartmen. Okey, ni contoh. Kita buat contoh tadi. Ecosave. Okey. Hasil pemerhatian. Okey. Aktiviti mengangkat. Angkat barang guna tangan. Okey. Angkat barang guna bakul. Angkat barang guna troli. Lain-lain. Okey, tengok. So, kamu duduk situ, kamu kira sendiri. Okey, ada tak keluar daripada ekosif tadi ya ke? Okey, ada orang angkat tangan guna angkat barang guna tangan. Okey, tanda 1. Okey, seterusnya angkat barang guna bakul. Okey, tanda 1. Seterusnya macam tu lah tanda-tanda. Lepas tu tengok dalam masa sekian-sekian ni, 10 hingga 2 petang ni, okey, dapatlah okey. Orang yang angkat barang guna tangan, 24 orang. Angkat guna bakul, 14 orang. Okey, angkat guna troli, 9 orang. Lain-lain, tak ada. Okey, seterusnya rujukan media cetak atau elektronik ini memang familiar lah dengan kamu. Memang kita sekarang nak buat apa-apa, mesti kamu akan rujuk Google. Tak tahu sikit, tak tahu eja pun. Cikgu, anak cikgu 7 tahun pun pandai dah cek Google. Tak kerti eja 7. Okey, cek Google 7 eja macam mana. Okey, sama juga dengan kamu. Okey, nak buat kajian, boleh rujuk melalui pembacaan media cetak ataupun media elektronik. Okey. Antara bahan yang boleh jadikan rujukan adalah kajian-kajian lalu. Okay, boleh tengok yang kajian kerja khusus yang lalu. Lepas tu majalah, surat khabar atau jurnal. Atau rujukan media berbentuk asas untuk maklumat lain seterusnya mungkin diperlukan dalam bidang tersebut. Okey, ni yang cikgu kata di komputer. Okey. Televisyen, tengok tonton televisyen. Okey, sekarang ni okey dapat ilmu melalui Didik TV. Okey, majalah. Okey, mungkin buku ataupun mungkin surat khabar. Ni semua sumber-sumber yang boleh kamu cari berkaitan dengan kerja kamu. Okey, seterusnya teknik menulis bibliografi. Okey, terdapat pelbagai kaedah lah. Untuk menulis bibliografi ni dengan jelas dan berkesan. Secara umumnya ada 3 jenis sumber lah. Okey, sumber pertama, sumber rujukan bercetak. Sumber kedua, sumber bukan bahan bercetak. Sumber yang ketiga, sumber elektronik. Okey, kita tengok apa tu sumber rujukan bercetak. Mestilah sumber rujukan buku ataupun sumber rujukan majalah dan surat khabar. Okey. Cara tulis ni kena hafal lah memang biasanya. Ni format dia dan biasanya keluar soalan lah benda ni. Okay, yang pertama, nama, tahun, tajuk buku ataupun tajuk tu, kat mana dia ataupun penerbitan. Okey, ni pun sama.
Okey, rujukan majalah dan surat khabar pun sama juga. Okey. Ni nama pengarang, terbit bila, tarikh, lepas tu tajuk dia, lepas tu surat khabar apa, the time. Okey, kalau kat bawah ni surat khabar berita harian. Okey, muka surat berapa? Surat 3 hingga ni ataupun muka surat 7. Okey, sumber bahan bukan bercetak. Okey, contohnya media. Okey, ni pun samalah. Media ni tajuk dia. Ni mungkin director dan producer dia, tahun bila, tajuk dia, motion picture, lepas tu production dia. Sama jugalah, temu bual. Okey, ni sumber bukan bahan bercetak, temu bual. Okey, Mahathir Mohamad. Okey, Prime Minister Malaysia, personal interview kat mana? Kuala Lumpur. Okey, ataupun rancangan televisyen. The Haze in Malaysia, Impact on Tourism. Bila? Tarikh tahun 2000, Disember 2. Kat mana? Rancangan TV tu rancangan apa? Majalah 3. Dengan siapa? Ni with Nur Razlina Rizwan, TV3. Dan Masara Selangor, Sistem TV, Televisyen Malaysia Berhad. Okey, sumber elektronik, sumber rujukan internet direct lah. Okay, cara tulis dia ni pun sama juga. Okay, jika kamu ambil sumber internet, okay, tulis macam ni juga. Siapa yang tulis tu, bila tulisan tu, tajuk dia, okey. Lepas tu daripada sumber mana, okey, tulis daripada kamu ambil mana HTTP apa semua. Yang keempat, temu bual. Temu bual ni adalah interview lah. Interaksi ataupun perbualan yang berlaku tujuannya untuk mendapatkan maklumat. Okey, kalau kamu perasan, selain daripada soal sidik, kamu boleh buat temu bual. Temu bual ni melibatkan interaksi bersemuka antara penemu bual dengan responden. Dan memberi ruang kepada responden tu untuk kemukakan pendapatnya sendiri. Kalau borang kaji sidik tadi, kamu dah sedia siap-siap dah jawapan. Okey, ya atau tidak. Okey. Ataupun kamu tik apa-apa semua jawapan dia. Okey, berpuas hati ke tidak, tidak berpuas hati. Tapi kalau temu bual ni, kamu boleh tanya sendiri. Okey, macam mana langkah kerja kaedah temu bual? Okey, yang pertama, kena pasti responden yang hendak ditemu bual. Kena pasti siapa kamu nak temu bual kalau berkaitan dengan kerja kursus kamu tu. Okey. Lepas dah kena pasti, buat temu janji dan tetapkan tarikh, masa dan lokasi agar tak ganggulah tugas responden tu. Lepas tu, kena pasti dan terlebih dahulu kena sedialah soalan. PP tak tahu nak tanya apa, tak boleh, kena sedia dulu soalan, barulah kamu punya temu bual tu ada isi. Last sekali, kena rekod bukti temu bual tu sama ada rakaman suara ataupun video secara ni atau secara video ataupun bertulis. Okey, akhir sekali pengalaman sendiri atau orang lain. Okey, pernah dengar tak pengalaman sendiri dan orang lain ni? Maklumat dan data bagi kajian juga boleh diperoleh daripada hasil pengalaman sendiri. Sebagai contoh, pengalaman diri sendiri dalam penggunaan sesuatu produk. Maklumat-maklumat penting perlu dicatatkan seperti tarikh, masa, lokasi, situasi dan pendapat mengenai produk tersebut dari segi kelebihan dan kekurangan. Namun harus diingatkan pengalaman sendiri tidak semestinya sama dengan orang lain. Oleh itu, perbandingan juga boleh dibuat bagi mendapatkan maklumat yang lebih jitu. Contohnya, kamu kata kamu suka pakai telefon Samsung. Okey, pasal apa? Kamu kata kamu mampu pakai Samsung, boleh pakai 5 tahun, tak rosak-rosak. Okey, tapi maklumat tu tak berapa jitu. Kamu boleh banding dengan orang lain. Okey, boleh tanya, okey pakai telefon apa? Okey, kata lagi pakai Oppo. Oppo pun lagi hebat. Boleh pakai 6 tahun. So, dia kata perbandingan boleh dibuat bagi mendapatkan maklumat lebih jitu. Mana satu telefon, smartphone yang lebih tahan lama. Okey, mungkin kamu boleh tanya beberapa orang pakai. Okey, mungkin orang ni kata okey smartphone Samsung. Okey, orang ni kata Oppo. Orang ni kata apa? Redmi. Mungkin boleh bandingkan lah. Tu contoh pengalaman sendiri atau orang lain. Okey, itu saja PDPR kita hari ini. Okey, kita tengok
soalan. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya secara besar, bukan besar muka. Okey, boleh tanya lebih lanjut dalam kelas kita sekejap lagi. Okey, bye.